Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Nuri Zainuddin, Rahimah Syari dan semua yang hadir pada pagi yang mulia ni. Harap kalian tidak keberatan untuk sharing video ni kepada teman-teman yang lain. Manalah tahu dengan apa yang kita kongsikan pada pagi ni sama-sama membuka pintu hati kaum ini untuk menjadi orang lebih baik. Izmin Anis, Alhamdulillah, Anis Osman, lihat kebunku. Siapa lagi ni Zul Hashim, barakallahu fikum. Yang mulia Raja Ruzlin, tolong sampaikan, share kepada teman yang lain. Salam Hussein. Pagi ni kita nak bincang satu hadis yang sangat famous dan semua kita mengetahui tentangnya. Syafina Muhammad Saleh, Alhamdulillah, terima kasih semua Abu Zana, tolong share kepada teman kita yang lain. Moga-moga ada manfaat pada apa yang disampaikan. Kerana Nabi pernah bersabda, bagaimana Nabi SAW menjelaskan bahawa la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Dalam wahyu Allah SWT kepada Nabi-Nya SAW, kalau seorang itu mendapat hidayah dengan apa yang kau usahakan, maka itu lebih baik pada dunia yang seisi kandungnya. Nur Azihah Hamidah Sa'ad, Haji Sa'ad, Asna, tolong share video ni kepada teman yang lain. Alhamdulillah semua. Baik, hadis yang dimasukkan iaitulah hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, iaitulah bunyal Islamu ala khamsin: syahadatu an la ilaha illallah, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salat, wa ita'iz zakah, wal haji, wa sawmi Ramadan. Didirikan Islam itu di atas 5 perkara. Zabiyasu Alhamdulillah, tolong share kepada teman yang lain. Ali Nuzila, dibina Islam itu di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadah, persaksian tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW merupakan hamba-Nya dan pesuruhnya. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji. Dan juga yang kelima, menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Baik, syahadah adalah pengakuan seorang dengan lisan dan hatinya bahawa tiada Tuhan yang layak dan berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah SWT. Dan setiap sembahan selain daripadanya adalah batil. Jadi lafaz la ilaha illallah, kalau kita belajar bahasa Arab, itu merujuk kepada uslub nafi kemudian ithbat. La ilaha illallah, nafi ithbat. Jadi nafi menandakan tiada langsung. Kalau kita kata Tuhan adalah Allah, mungkin ada Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi kalau kita sebut tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, maka itu nafi, namanya nafi, kemudian baru kita ithbat bahawa Allah SWT tempat kita menumpukan ibadah, tiada sekutu terhadapnya. Jadi kemudian Muhammad Rasulullah, iaitu taat kepada Rasulullah SAW atas segala yang baginda sampaikan, membenarkan terhadap apa yang baginda khabarkan, menjauhi apa yang baginda larang, dan tidak menyembah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang telah baginda Nabi SAW tunjukkan. Allah salam Zulaida Abdul Aziz, Rosdani Hasbullah, Assalamualaikum. Jadi iman ini adalah keyakinan kepada Allah SWT, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan beriman kepada takdir dan juga qadar dan kadar Allah SWT. Semuanya baik belaka, sama ada yang baik ataupun buruk pada perspektif kita. Pada pandangan kita, ia satu keburukan, tapi di sebalik keburukan itu pasti ada kebaikan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusran. Walaupun kita melihat mentarifkannya sebagai satu kesukaran, musibah, bala, ujian, tapi di sebaliknya merupakan keampunan daripada Allah SWT. Ayah Tuhan, Alif Al-Fatih. Ros Hamidah Ghazali. Rohanidah Ghazali, Sunita Zakaria, Alhamdulillah semua. Jadi dalam penjelasan terhadap keimanan pula, iman ni merupakan satu perkara yang bersifat ucapan, perbuatan, ucapan hati dan juga lisan, amal hati dan juga amal lisan serta anggota tubuh. Iman akan bertambah dengan sebab ketaatan yang dilakukan dan akan berkurang dengan sebab kemaksiatan yang kita lakukan. Nanti kita lihat dalilnya. Al-Miskam
Kak Adi Ismail, ahlan wa sahlan semua. Iman ni pula ada cabang-cabangnya. Berpandukan kepada hadis Nabi SAW, al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qaul la ilaha illallah wa adnaha imanatul adha 'ani tariq wa la haya'u syu'batun minal iman. Iman ni pula ada 60 ataupun 70 cabang. 60 ataupun 70 cabangnya. Yang paling tinggi merupakan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitu memperjuangkan kalimah Allah. Dan kemudian Nabi telah menyatakan lagi, serendah-rendah iman adalah membuang sesuatu yang membahayakan orang di jalan, di tempat orang jalan. Dan yang terakhir sekali, malu itu merupakan satu cabang dari iman. Para ulama membahaskan hadis ini lalu mengatakan bahawa iman mencakupi 3 bentuk, iaitu perasaan, perbuatan dan perkataan. Perasaan iman ni tadi. Perasaan iman ni tadi contohnya adalah malu. Kemudian perbuatan, membuang satu yang menyakiti di jalan. Dan perkataan, qaul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahmad Mu'azzudin, ahlan wa sahlan. Tolong share pada teman-teman. Ahmad Mu'azzudin, moga ada kebaikan dalam kuliah yang disampaikan ini, adalah hidayah, percikan hidayah, sesuatu yang spark hati sahabat-sahabat kita untuk mendekati Islam, mengamalkannya, bagi kita pahala dengan sebab apa yang kita lakukan. Walaupun semula klik satu button, kan susah sangat kan. Tolong share pada teman yang lain. Mudah-mudahan ni jariah ilmu, sedekah ilmu yang dimaksudkan waktu subuh macam sekarang kita panjangkan pada teman yang lain, walaupun mereka dalam kesibukan tengah siap nak pergi pasar, tengah siapkan anak-anak, tengah kejut anak bangun subuh sebagai contohnya, kejut anak-anak kita bangun subuh walaupun terpaksa bertelaga dengan mereka. Maklumlah malam cuti ni orang muda kan kadang macam-macam benda aktiviti dia, maka jangan kita abaikan tuan-tuan, kerana Nabi-Nabi pun menggerakkan anak mereka untuk salat. Kerana Allah menyifatkan para Nabi ni amalan mereka, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Para Nabi, Hafiz Abbas biasanya, para Nabi menyuruh keluarganya untuk menunaikan salat. Siapa keluarganya kalau bukan anak-anaknya? Keluarga Sulaiman, ahlan wa sahlan. Terima kasih pada jemputan yang telah dilakukan pada pagi ini untuk teman. Jangan lupa tahu, kami sedang ada pesta buku di PWTC. Bawalah anak cucu, keluarga, adik-beradik, saudara mara yang datang. Kalau masih lagi waktu ziarah pada hari ini, ajak mereka pergi ke PWTC. Kami Telaga Biru berada di booth dekat dalam Dewan Tun Razak tingkat 2. Mari tahu datang Telaga Biru. Ada banyak buku yang dipromosikan, Al-Quran, ada buku baru bertajuk Encyclopedia Salat Premium, sangat sesuai untuk kita bagi sebagai hadiah kepada teman-teman, kepada keluarga yang akan berkahwin dan sebagainya, pasal bakal pasangan, anak-anak kita. Jadikan rujukan dekat library sekolah kita, cikgu-cikgu kat universiti kita, wahai pensyarah, ambillah buku ni, Encyclopedia Salat. Kami telah pun terbitkan dalam format baru dengan gambarnya berwarna, diagramnya cantik sekali, sangat sesuai untuk dijadikan hadiah dan koleksi untuk diri kita sendiri. Jadi iman ni tadi telah dinyatakan ada 3 bentuk. Yang pertama perkataan, yang kedua perbuatan, yang ketiga perasaan. Perasaan juga merupakan sebahagian daripada iman. Tapi telah kita pelajari lah, perasaan ni ada peringkat-peringkat dia. Ada dipanggil sebagai hadis nafsi, ada hawajis, ada khawatir, ada merupakan lintasan, ada merupakan satu keazaman yang kita nak buat. Yang keazaman itu yang merupakan dosa. Kalau ia merupakan satu lintasan saja, ia tidak melibatkan, tidak menjadi dosa lagi. Tapi kalau niat untuk melakukan kebaikan, dikira sebagai pahala. Nikmatnya jadi orang Islam. Apa yang kita niatkan semuanya merupakan pahala. Maka niatlah yang baik. Niat untuk melakukan dosa belum lagi dikira sebagai dosa, sehinggalah seseorang itu melakukannya. Kerana bila dia nak melakukannya, itu sudah jadi azam. Azam ni maknanya satu niat yang telah dibulatkan, tekad yang telah pun diperteguhkan. Proses sama. Iman ada kaitan dengan hati, perkataan dan perbuatan, berdasarkan kepada hadis ni tadi. Jadi sifat malu merupakan sebahagian daripada iman, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Malu untuk apa? Bukan malu untuk bertanya tahu. Malu untuk bertanya nanti sesat jalan, orang Melayu kata. Rafi'ah. Malu maksudkan malu untuk melakukan buatan maksiat. Malu untuk minta satu benda yang bukan hak kita. Malu untuk berbuat satu yang tidak sepatutnya. Nabi kita SAW disifatkan malu lebih dahsyat malunya daripada seorang anak gadis yang berada dalam biliknya, dalam kamarnya.
kana asyadda hayaan, ya, seperti disebutkan daripada minal azra'i fi khidriha, banding dengan seorang perempuan, seperti seorang perempuan lebih dahsyat daripada seorang gadis yang malu kepada orang bukan mahramnya. Ya, baik. Tingkatan iman. Iman itu memiliki perasaan, memiliki kelazatan dan memiliki hakikatnya. Rasa iman. Kan itu Nabi SAW telah bersabda, "Dzaka ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah." Merasai kemanisan iman sesiapa yang redha Allah itu sebagai Tuhannya dan Islam itu agamanya, dan Muhammad SAW itu merupakan Rasul yang Allah utuskan kepadanya. Jadi kalau ada perasaan seperti itu dalam diri kita, itu tandanya hati kita merasai kelazatan iman. Kerana perkataan dzaka yazuku zauq ini merujuk kepada satu rasa dalam diri kita. Seorang daripada kita lah pergi ke satu restoran yang enak makanannya, jauh Pahang, pergi hanya semata-mata untuk merasai makanan yang kita nikmati di sana. Di Melaka ada apa yang boleh, bukan yang boleh, ada ikan bakar, pergi walaupun jauh 2 jam perjalanan hanya untuk makan. Balik ke KL lapar balik semula. Tapi kerana dia satu yang menyeronokkan, lazat, terasa pada anak tekak kita, maka demikian juga perkara keimanan ni patut rasa seperti itu. Rasa bangga menjadi orang Islam, rasa bangga bahawa kita beriman kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi Allah utuskan kepada kita, dan Islam ni agama kita. Bila kita melihat orang lain dalam kesesatan, menyembah busuk sebagai contohnya, menyembah berhala, kita rasa kesian. Kenapalah buat fikir, tak guna akal fikiran ke? Allah beri pada kita nikmat lahir sebagai seorang Islam, rasa syukur kepada Allah SWT. Maka perasaan inilah yang dimaksudkan sebagai zauq, zauqul iman, zaka, maknanya halawatul iman. Orang ni merasa keseronokan sebagai seorang Muslim. Kemudian hadis yang lain, salasul man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idza anqazahu Allah kama yakrahu an yuqazafa fin nar. Merasai kelazatan iman, kata Nabi kita SAW, apabila seseorang itu merasa cinta kepada Allah SWT, bahawa Allah SWT dan Nabi menjadi merupakan tempat tumpahnya rasa cinta melebihi benda-benda yang lain. Yang kedua, tidak mencintai seseorang melainkan semata-mata kerana Allah. Ya. Yang ketiga, iaitulah takut untuk melakukan maksiat, takut iman ditanggalkan daripada dirinya, sebagaimana seorang itu takut dicampakkan ke dalam api. Jadi tuan-tuan, Nuridah Muhammad, Daeng yang mulia, sahabat dimuliakan Allah sekalian, Nuridah Noi, tolong sampaikan video ni kepada teman lain, ya. Makcik Nordin, tolong makcik sharekan kepada teman yang lain. Laida Maina, Nur Hafizah, Alhamdulillah semua, tolong share kepada teman yang lain seperti yang saya nyatakan tadi. Mudah-mudahan jadi sebab manusia mendapat hidayah dengan apa yang kita lakukan pada pagi ni. Jariah ilmu. Jariah ni bukan setakat kita menyedekahkan, menginfakkan van untuk keperluan jenazah, bukan masjid yang kita bangunkan, mungkin batu yang kita belikan untuk masjid, kapet dan sebagainya, malahan ilmu yang kita sampaikan juga. Moga-moga menjadi jariah kepada kita bila kita meninggal dunia nanti, bila dia amalkan orang, kan apa yang kita lakukan, kita sampaikan. Hafiz Halim, Madmin, Pok San, yang mulia Daing Nizam. Baik. Jadi dalam hadis ini menyatakan 3 bentuk keimanan yang mana seseorang memilikinya, dia telah mendapat kemanisan iman. Cintakan Allah dan Rasulnya melebihi benda-benda yang lain. Ini tadi subuh, kita dengar azan ataupun sebelum azan, 1 jam sebelum azan ataupun setengah jam sebelum azan subuh, kita dah berfikir, Allah, aku nak bertemu dengannya banyak nikmat Kau beri pada aku, ya. Tak terkira yang aku minta, yang aku tak minta. Amatlah tak patut kalau aku tak sembahyang subuh berjemaah, contohnya. Ya, lulu bayda, Makcik Nordin, ahlan wa sahlan. Terima kasih, makcik. Kan kita rasa terpanggil, rasa macam satu perasaan seram, sejuk dalam hati, rasa syahdu je. Tak patut sangat aku dengan nikmat yang banyak dikurniakan aku, tak bersyukur kepadanya.
Sedangkan Abdullah bin Maktum dahulu ketika datang jumpa dengan Nabi, minta keuzuran untuk tidak hadir ke masjid kerana dia adalah seorang buta, dan dari tempat tinggalnya menuju ke Masjid Nabawi itu jauh, ada binatang buas, ada bahaya ular dan sebagainya, kegelapan. Pun Nabi tak benarkan dia sembahyang melainkan di masjid kerana dia mendengar azan. Aku lagi pula corong-corong masjid, azan masjid ni dengar ke telinga aku, rumah aku. Malu aku kepada dia aku sendiri, kepada anak isteri aku tak pergi ke masjid. Tak patut. Maka itu tanda orang yang ada iman, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Kemudian cinta kepada seorang bukan kerana kedudukannya, bukan kerana pangkatnya, bukan satu yang kita nak rebutkan padanya. Sebahagian daripada orang pada hari ini berkawan hanyalah kerana pangkat, berkawan hanyalah kerana habuan dunia yang dijanjikan. Berkawan hanyalah kerana kedudukan orang itu. Maka ini salah, tuan-tuan. Kita mencintai seorang kerana Islam, kerana Allah SWT. Walaupun kita tak kenal pada dia, kita mendoakan untuknya. Sebab kita sentiasa berdoa kan, Allahumma ghfirli walil mu'minina, Allahumma ghfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Macam Nabi Ibrahim AS, yang mulia Syarifah Said, bahawa Nabi sentiasa berdoa untuk Nabi Ibrahim, contohnya berdoa untuk umatnya. Ya Allah, ampunkan dosa ibu bapaku dan sekalian umat. Pada hari berlakunya perhitungan amal, tengok doa Nabi Ibrahim untuk sekalian manusia. Maka sekalian orang Islam itu saudara kita walaupun kita tidak kenal dia. Jadi cinta kepada mereka kerana Allah SWT. Ada segelintir manusia yang pada ini buat baik hanyalah untuk ditunjuk-tunjukkan kepada orang. Kita jangan terpengaruh dengan orang seperti inilah, tuan-tuan. Baguslah nak bantu orang susah, tapi kadang-kadang kita pun batasan di antara ikhlas dan riak tu sangat nipis lah, tuan-tuan. Sangat bahaya. Kita memang apa yang kita lakukan tidak lagi kerana Allah, kerana nak mengharapkan pujian dan pujaan manusia, kamera yang ditunjukkan dan sebagainya. Mohonlah kepada Allah keampunan. Baik, kemanisan iman ni tadi. Dan seterusnya, hakikat iman. Adapun hakikat iman akan terdapat dalam diri seseorang yang memahami hakikat agamanya, berjuang membela agama dengan segala kemampuannya, menjadikannya sebagai ibadah dan juga dakwah, berhijrah dan berusaha kerana Islam, berjihad, berinfak untuknya. Kerana itu Allah Taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dayang, ahlan wa sahlan, Aina Idris. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siraj, seterusnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa ajrun kabir. Wa maghfiratun wa rizqun karim. Sungguhnya orang yang beriman itulah mereka yang bila disebut nama Allah gementarlah hati mereka, dan bila dibacakan kepadanya ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Dan kepada Allah Taala tempat mereka bertawakal, iaitu orang yang mendirikan salat, menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang akan diberikan kepada mereka. Itulah orang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperolehi banyak darjat ketinggian di sisi Tuhannya dan keampunan serta rezeki yang mulia. Jadi hakikat iman ini diterjemahkan dengan perbuatan, membantu orang. Membantu orang seperti yang telah kita nyatakan tadilah, Siraj, masukkan untuk kita pelihara diri daripada riak. Maka berhati-hati kita dalam buat satu benda. Memanglah Allah menyatakan in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu jelaskan sedekah yang kau berikan itu bagus, tapi kalau engkau sembunyikan itu lebih utama di sisi Allah Taala, dan kamu akan diampunkan dosa-dosa kamu. Artinya dalam ayat ini kata Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin, ada kalanya kita tonjolkan pemberian itu, tapi tidak setiap waktulah. Kerana dengan melakukannya setiap waktu, takut-takut kita sudah pun dihantui ataupun bersarang dalam hati kita ingin menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Semua hati, Fatimah Ismail atau Wasahlan. Jadi batasan di antara ikhlas dan juga riak itu sangat nipis, sangat bahaya. Ramai orang yang terpedaya dengan perkara ini kerana kita memahami dalam hadis yang sahih bahawa 3 manusia mula-mula akan dihukum di sisi Allah sebelum berlakunya hukuman untuk yang lain. Semuanya melibatkan riak, iaitu seorang yang berjihad, mati syahid, disangkakan orang dimati syahidkan di Islam, tapi sebenarnya yang Allah bongkarkan dia melakukannya supaya dipuji orang, maka dicampakkan dia ke dalam neraka. Yang kedua, banyak sedekah yang dihulurkan oleh Al-Karim ini yang nampaknya dermawan, maka semua orang kagum dengan pemberiannya, tapi di sisi Allah tidak berharga langsung kerana dia melakukannya semua mengharapkan pujian-pujaan manusia juga.
ke dalam neraka dia diumbankan. Yang ketiga, orang alim yang disangkakan orang dengan ilmu itu mengajar manusia dengan penuh keikhlasan, tapi tidak juga dengan ilmu yang dimiliki itu untuk menunjuk supaya orang kenal dia sebagai orang alim yang hebat. Maka niat lagi bukan lagi kerana Allah, tapi niat kerana manusia. Maka golongan yang ketiga ni pun akan dihumban masuk ke dalam neraka dengan penuh kehinaan. Selepas tiga-tiga golongan yang riak ini dicampak ke dalam neraka, barulah mahkamah Allah bermula. Maka berhati-hatilah kita, ya. Baik. Lagi firman Allah Taala dalam menyatakan hakikat iman ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Dan orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah itu, dan orang yang membantu, orang yang memberi tempat kediaman, membantu, mereka itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Bagi mereka keampunan dan juga rezeki yang mulia. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam ayat ini menunjukkan kepada kita kesinambungan daripada iman itu adalah perbuatan. Tak cukup dengan perasaan saja, tak cukup dengan hati saja, mesti dibuktikan dengan tindakan kita. Macam sahabat-sahabat Ansar ini, ketika datangnya sahabat-sahabat daripada kalangan Muhajirin selai sepinggang dari Mekah, mereka berhijrah mengikut perintah Allah dan Rasulnya SAW, maka golongan Ansar telah berkorban apa jua mereka miliki. Bahkan di kalangan mereka yang ada isteri pun nak ceraikan isinya habis eddahnya dikahwini oleh sahabat daripada kalangan Muhajirin pun ada. Ada yang punya harta banyak nak dibahagi dua dengan sahabat Muhajirin yang tidak punya apa-apa pun ada. Maka ini semua menunjukkan apa, tuan-tuan? Menunjukkan kepada pengorbanan. Iman dia perlu pada pengorbanan. Kalau setakat bercakap saja tak cukup, mesti dibuktikan. Jadi kita daripada ini kena ada tindakan lah, plan of action. Macam mana nak membuktikan keimanan kita kepada Allah SWT. Pergi ke masjid supaya jemaah, itu satu bentuk. Bagi makan kat orang, satu bentuk. Membantu adik-beradik yang susah adalah satu tanda keimanan. Mengambil berat hal kejiranan adalah tanda keimanan. Ya, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Jadi ini adalah bukti kepada keimanan ini tadi, perlu pada tindakan. Kemudian Allah berfirman lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sungguhnya orang yang beriman hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar. Lagi sekali menunjukkan kepada kita bahawa keimanan tak cukup setakat ikrar. Dia mesti ada tindakan. Radiyah. Nur Haizat Ibrahim, Sinurita Zawiyah, tolong share pada teman-teman yang lain. Tak susah pun kan, tak kena bayar apa pun. Tekan button share saja. Tolong tuan-tuan. Baik. Jadi iman ini perlu kepada tindakan. Dia tak cukup setakat kata-kata saja. Macam kita melihat orang tengah mengangkat barang-barang yang berat, kita pergi kat dia. Apa ada yang nak tolong tak? Orang tu tengah angkat barang nak rebah dia, angkat je lah. Kerana dalam hati kita nak menolong, buktikan dengan perbuatan kita sampai ke tahap macam tu. Tuan-tuan yang mulia sekalian, ya. Kalau kita nak bagi makan kat orang sebagai contoh, juga sebagai tanda keimanan, nanti kita akan lihat. Maka bagi makan tak semestinya kita buat open house yang besar-besar. Tak semua orang mampu. Nak sedia makanan untuk 200 orang dah jadi hampir RM20,000. Betul kan? Mana ada orang kemampuan pada waktu ni. Tapi boleh tak kita buat yang small scale punya? Itu kita tahu pada malam Jumaat masyarakat Melayu kita akan berkumpul baca Yasin. Kita pun sediakan makanan. Tak susah pun isi masak untuk 20 pack, 40 pack. Mungkin orang lain pun boleh chip in apa-apa yang kekurangan. Kita masak mi goreng dengan telur 20 bungkus, hantar ke masjid, kosnya tak sampai pun RM200. Maka ini antara ikhtiar kita sebagai tanda bukti keimanan ni tadi. Nampak kan tuan-tuan ni mulia Allah sekalian? Jadi kesempurnaan iman ni merupakan rasa cinta yang sempurna hanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan bukti cinta tersebut mengharuskan adanya tindakan yang membuktikan kecintaan Allah dan Rasulnya itu. Ketika dia mencintai dan benci satu kerana Allah, itu merupakan amal hati. Jika dia memberi dan menolak kerana Allah, itu adalah sebahagian daripada bukti keimanan juga. Jadi ini menunjukkan kepada kesempurnaan keimanan. Dalam sebuah hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu,
daripada Nabi SAW, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala iman. Siapa yang memberi kerana Allah, menahan kerana Allah, mencintai kerana Allah, membenci kerana Allah, maka dengan sebab itu telah sempurna keimanannya. Jadi kita suka pada ini, suka kenapa? Kerana Allah. Benci kenapa? Kerana Allah. Saya benci pada tindakan itu kerana Allah benci perbuatan tersebut. Maka tuan-tuan, kita suka dan kita benci kerana Allah SWT. Bukan kerana emosi kita, bukan kerana hawa nafsu kita, bukan kerana pengaruh-pengaruh lain, tapi kita melakukannya kerana Allah SWT. Baik. Lagi karakteristik kepada keimanan ini, yang pertama dibuktikan dengan cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW. Kerana itu dalam hadis Nabi telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah bersabda bahawa tidak akan beriman seseorang itu sehinggalah dia mencintai aku melebihi cintanya kepada ayah ibunya, kepada anak-anaknya dan kepada manusia semua sekali. Pernah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu datang jumpa Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau merupakan Tuhan dan merupakan manusia yang paling saya cinta selepas diri saya sendiri. Kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Maka Nabi telah bersabda, belum sempurna imanmu wahai Umar. Umar pun pulang ke rumah teman-teman dia, kenapa belum sempurna? Akhirnya dia datang semula kepada Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya Tuhan merupakan orang yang paling saya cinta, melebihi segala kecintaan saya kepada saya sendiri, kepada diri saya sendiri, keluarga, ibu ayah, anak-anak dan sebagainya. Maka jawapan Nabi, al-ana ya Umar, al-ana, sekarang baru sempurna imanmu. Jadi cinta kepada Rasulullah SAW melebihi cinta kita terhadap segala benda yang lain. Itu adalah tanda keimanan kepada Allah SWT. Yang kedua, tanda keimanan juga dibuktikan dengan mencintai kaum Ansar. Ayatul iman hubul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar, kata Nabi kita SAW. Tanda keimanan adalah cinta kepada orang-orang Ansar, dan tanda nifaq, munafik, hipokrit dalam diri, iaitu membenci golongan Ansar. Kalau kita ni baca kisah para sahabat, kita boleh menangis, tuan-tuan, betapa hebat pengorbanan para sahabat Nabi terhadap Islam. Dan kalau kita baca secara khususnya sejarah pengorbanan golongan Ansar terhadap Islam, terhadap golongan Muhajirin yang pernah saya nyatakan tadi. Jadi tentulah membaca kisah ini baru akan melebihkan rasa cinta. Kalau kita tidak membaca kisah mereka, bagaimana akan wujud cinta? Ya. Jadi hendaklah kita berusaha untuk mengenali golongan Ansar dengan sebenar-benarnya dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kerana mencintai Rasulullah SAW dibuktikan juga dengan mencintai para sahabat. Dan dalam hadis menyebut secara khusus golongan Ansar. Ansar ni adalah golongan yang menolong Nabi SAW dan para sahabat ketika mereka berhijrah ke Madinah. Baik. Lagi tanda sempurnanya iman itu adalah mencintai orang-orang beriman. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Qalu bala ya Rasulullah. Qal afsus salama fima bainakum, afsus salama bainakum. Dalam hadis Nabi pernah bersabda, kamu tidak akan masuk syurga sampailah kamu beriman. Kamu tak akan beriman sampai kamu mencintai satu sama lain. Hendakkah kamu kalau aku tunjukkan kepada kamu satu amalan yang dengannya akan mewujudkan rasa cinta sama kamu? Jawab mereka, tentu sekali wahai Rasulullah, tunjukkan kepada kami. Adalah Umar. Maka Nabi telah menyatakan, sampaikanlah salam di antara kamu. Jadi mencintai orang beriman ini syarat untuk masuk syurga. Berdasarkan kepada hadis ini. Jadi cara untuk mewujudkan kasih sayang ini, salah satu daripadanya memberi salam. Kalau kita angkat phone, terus cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana dalam hadis mengatakan kalau ucapkan Assalamualaikum 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala. Jadi apa pula hukumnya kalau yang berada di hujung talian tu bukan Islam? Jawapannya harus. Yang diharamkan untuk kita mengucapkan salam adalah kepada golongan kafirin yang merupakan harbiyin, golongan kafir harb yang kerjanya menentang Islam pagi, petang, siang, malam. Dimaksudkan itu adalah golongan penentang Islam pada zaman Nabi seperti Yahudi sebagai contohnya. Banyak tipu hela, penganiayaan, kezalimannya kepada umat Islam. Daripada kita kata halo,
Halo, kalau ada pahala pun satu saja. Tapi ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 pahala, nak tak? Kalau orang beritahu pada kita, setiap hari kau buat benda dapat RM30, sebulan dah 900 tau. Bukan sehari. Satu hari kau ucap saja kau dapat 30. Bayangkan kalau 10 kali kita ucapkan pada hari ini, dah 300. Kalau kali dengan 30 hari, sentiasa saja kita angkat phone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usahalah tuan-tuan, mujahadah lah. Mula-mula rasa macam pelik, tapi hendaklah kita lakukan walaupun benda yang pelik, kerana ia merupakan satu pahala. Apa sebab kena malu pula? Beritahu kat anak, isteri sesiap, ayah mulai hari ini orang call je nak beritahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah mutiara yang belajar pada hari ini. Maka marilah sama-sama kita amalkan. Kerana besarnya ganjaran kita orang beriman kena yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT, Rasulnya Muhammad SAW. Kalau seseorang kaya, majikan ataupun bos kita menjanjikan kepada kita satu pulangan kebendaan, Mat, tolong Mat, kau benda ni aku bagi kau begini Mat. Kita bos kita seorang jujur, amanah, soleh, tak pernah menghampakan janji diberikan, tak pernah memungkiri janji. Kita pun buat sesungguh apa yang dijanjikan itu, kerana harapan kita dapat imbuhan yang dijanjikan. Ini kan pula kalau Allah SWT yang memiliki segala-galanya tuan-tuan. Amat rugi kalau kita masih lagi was-was, prasangka, syak-wasangka dalam perkara sedemikian, ya. Jadi syarat masuk syurga adalah beriman, dan syarat beriman itu mencintai orang-orang beriman. Ini maksud Nabi SAW hadis, ya. Lagi, mencintai saudara se-Islam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ataupun dalam hadis lain, ma yuhibbu aw li jarihi. Tidak akan beriman seorang itu sampai dicinta kepada saudara se-Islamnya ataupun jiran tangganya sebagaimana apa yang dicintai untuk diri sendiri. Tuan, pergi ke Gerik makan durian, balik jangan lupa jiran-jiran. Tuan-tuan, ya, jadi buatlah apa-apa saja kebaikan untuk jiran kita, untuk orang Islam. Yang paling best sekali tuan-tuan, kalau kita buat satu benda tu, kita teringat orang beriman keliling kita. Ya Allah, sedapnya pakai kain pelikat ni, bukan mahal sangat pun. Beli 2, bagi kat abang kita. Kita pun tahu dia jenis memelihara salatnya. Dia takut seluar dia kotor, dia nak sembahyang. Teringat tuan-tuan. Bukan pada mahalnya tahu, tapi pada ingatnya itu. Pada ayah ibu kita lebih-lebih lagi lah. Kita makan durian, sedap durian ni, bawa pulang untuk ayah ibu kita. Tuan-tuan ni boleh Allah sekalian, ya. Jadi beri salam pada anak-anak murid dulu, dalam kelas, luar kelas, terbaik Ustaz, ya. Barakallahu fikum, Nurida Muhammad, ya. Tolong sampaikan kepada cikgu-cikgu yang lain, anak-anak murid yang lain, ya. Baik lagi, menghormati tetangga, tamu, dan tidak berkata kecuali benda yang baik-baik. Dalam hadis mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Nabi SAW telah bersabda dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik ataupun diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah menghormati jirannya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah menghormati, memuliakan tetamunya. Cija-cija, alhamdulillah. Tolong sampaikan kepada teman kita yang lain, share tolong. Akhiril Anwar, barakallahu fikum. Dalam hidup ni berkata yang baik-baik. Kalau kita tak boleh nak buat baik pada jiran tangga ataupun pada tamu kita, tolonglah jangan buat benda yang mungkar, yang buruk, yang dibenci oleh mereka. Kita dah tak boleh nak buat baik, tak adalah duit nak bagi kepada anak-anak mereka ke, tak adalah barang-barang makanan nak bagi kat mereka ke, tak mengapalah, tapi janganlah buat jahat pada mereka tuan-tuan. Apa contohnya? Parking pula kereta depan rumah jiran. Contohnya, buang sampah kat rumah jiran, buat bising. Alah, malam Ahad bukan selalu Ustaz. Kita buat seperti itu kat rumah jiran kita, ada ayah ibunya yang uzur, sakit, ataupun orang daripada kampung. Orang tu ni sensitif, tak boleh dengar bunyi bising. Bila terkejut pukul 11 malam tu langsung tak boleh tidur hingga ke pagi. Jiran pula ada baby kecil, kita buat bising. Contohnya tuan-tuan ni boleh kata. Jadi jiran yang paling baik adalah yang sentiasa buat baik pada jirannya. Nombor 2 baik adalah yang tidak buat kebaikan pada jirannya, tetapi dalam masa sama tidak juga buat kejahatan padanya. Cukuplah tuan-tuan. Kalau kita tak boleh buat baik, tolong jangan buat jahat lah. Dan jiran yang teruk adalah jiran yang tidak buat baik tapi buat jahat pula pada jirannya. Yang kedua tadi tak buat baik dan tak buat jahat. Yang ketiga ni tak buat baik, buat jahat saja. Kalau kita tak mampu jadi yang pertama, jadilah yang kedua, iaitu
kita tak mampu baik kepada dia kan, maka tolong jangan buat jahat. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, berikutnya terima kasih kepada Ustaz Nulis. Ya, kalau kita angkat telefon mengucapkan salam tak ada masalah. Fatwa ni telah pun keluar oleh kebanyakan para ulama Islam dalam bab bagi salam. Contohnya Syekh Mustafa Zarqa dalam fatwa Zarqa ya. Begitu juga Syekhuna Dr. Yusuf Qaradawi, begitu juga mufti-mufti di Borneo, Sabah, Sarawak, barakallahu fikum, mereka telah mengeluarkan fatwa keharusan ini membagi salam kepada bukan Islam selagi mereka bukan merupakan golongan yang anti-Islam. Baik. Yang ke-6 seterusnya, memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim juga, Nabi telah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, fa dzalika huwa adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran hendaklah diubah dengan tangannya. Kalau tak mampu dengan hati, dengan lidahnya. Kalau tak mampu dengan hatinya. Dan tiada lagi dan itu merupakan selemah-lemah iman. Maknanya apa tuan-tuan? Dalam kehidupan ni, melihat kemungkaran kita kena cegah dengan kuasa, dengan perkataan mulut kita, menyampaikannya. Yang ketiga, dengan hati. Kalau kita takut benda itu akan menjejaskan kita, memberi mudarat pada kita, kita tak mampu nak ubah, maka sebut dalam hati, Allah, ini kemungkaran, aku benci kemungkaran dengan Allah, tapi aku tidak tahu bagaimana cara nak mengatasinya, wahai Tuhan. Ya, sebagai contohnya tuan-tuan yang boleh kasihan, kadang-kadang kita ni menjadi bekerja di sebuah syarikat, di sebuah institusi. Institusi itu pula terlibat dalam perkara-perkara mungkar. Kita kalau tak hadir nanti tak boleh pula. Ya, ada setengah-setengah sekolah, cikgunya terpaksa kadang-kadang berada dalam situasi yang mana sekolah menghendaki ada pertunjukan kebudayaan. Tunjuk kebudayaan ni kalau di setengah negeri dalam Malaysia, ada amalan-amalan yang pakaiannya membuka aurat dan sebagainya, tarian-tarian tertentu. Kita jadi ustaz, jadi ustazah kat situ memang tak boleh buat apa lah tuan-tuan. Tak hadir nanti kena tindakan pula. Maka kena hadir yang kesebut, Allahumma hadha munkar, la astati'an akrahuhu wa la astati'an ala taghyirihi. Ya Allah, ni kemungkaran, tapi aku tak mampu nak ubah. Ya Allah, iman aku lemah, aku benci perkara ni ya Allah, tapi aku terpaksa kena hadir dalam suasana ni, wahai Tuhan. Ya, ini tanda iman. Kita tak ada kuasa. Kita bukannya penggubal undang-undang, kita bukannya menteri besar, kita bukannya menteri pendidikan, kita bukannya Perdana Menteri, kita bukannya orang berkuasa. Kita hanyalah seorang komponen, satu komponen anggota pekerja kecil di situ. Dalam hati kita tak boleh menerima, ya, Abdul Khaliq, kita tak boleh terima benda tu, tapi kita terpaksa mengalaminya. Nak buat macam mana tuan-tuan dimulai Allah sekalian? Maka iman ni ada 3 level. Kuasa, bagi orang berkuasa kena cegah. Kalau orang tu kurang kuasa tapi dia punya mulut, dia boleh bercakap. Kalau kita tak boleh buat dua yang awal itu kerana kelemahan kedudukan kita, beradalah pada tahap yang ketiga, iaitu ya Allah, ini kemungkaran, aku membencinya tapi aku tak mampu mengubahnya, wahai Tuhan. Kita mesti ada dalam hati kita perasaan macam tu. Jangan duduk pula seronok pula tengok. Tak pernah duduk sana. Gelaknya, gembiranya lebih suka daripada orang yang biasa-biasa, yang tak tahu hukum. Salah lah ustaz, ustazah kalau gitu kena ingat tu. Pergi kenduri kahwin orang jemput, tak pergi kan nanti keluarga kena pergi. Dekat program tu pula ada pula cak kuncak. Kita pun tak tahu ada aktiviti macam tu kat situ. Ada pula karaoke, entah mana-mana orang ditangkap muat nyanyi, dan suami isteri orang pun buat tak pentas. Kita pun sebut salah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ni mungkar, aku tak suka benda ni, aku tak mampu lah ya Allah. Takkan aku nak pergi tengah-tengah khalayak ni pula aku nak cegah, aku memang tak mampu, wahai Tuhan. Ini memang kemungkaran, aku tak mampu mencegahnya, aku benci kemungkaran ni, wahai Tuhan. Macam tu tuan-tuan ya. Lagi berikutnya tentang nasihat. Iman ni juga dibuktikan dengan nasihat. Dalam satu hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, dan hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Muslim. Ad-dinu an-nasiha, qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nabi telah bersabda bahawa agama ni sifatnya membagi nasihat. Lalu kami bertanya, kepada siapa wahai Rasulullah nasihat itu? Maka Nabi menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin orang Islam, dan juga orang-orang awam di kalangan mereka. Mana memberi nasihat ni kalau terhadap Allah dan Rasulnya, mentaati mereka, mentaati Allah dan Rasulnya, dan kemudian terhadap Al-Quran dilaksanakan, dan terhadap para pemimpin umat Islam, untuk mentaati mereka selagi mereka mentaati Allah, menasihati mereka dan mereka melakukan penyimpangan.
Dan kepada orang-orang awam pun sama, dan nasihat ini maksudkan bukan setakat mengatakan perkara-perkara kebaikan saja, tetapi pernah berlaku dalam kehidupan para sahabat. Contohnya macam Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang handsome, yang mulia ni. Dia pergi ke pasar di Madinah lepas kewafatan Nabi SAW. Maka dia membeli seekor kuda. Kuda itu ditawarkan harga lebih murah daripada pasaran. Maka beliau membayar pada harga yang menepati harga pasaran. Lalu ditanya oleh khadamnya, mengapa tuan buat demikian? Bukankah dia telah bagi harga murah kepada tuan? Ambil je lah. Maka jawapannya, tidak patut bagi aku mengambil kesempatan terhadap dia, sedangkan aku tahu harga kuda lebih mahal daripada yang ditawarkan. Aku tidak mahu nanti mereka akan berkata sahabat Nabi mengambil kesempatan terhadap orang yang susah. Ada orang kadang terpaksa jual tanah kerana nak merawat pesakitnya, nak tunggu, nak buka tender, nak panggil orang ramai yang harganya mahal, susah, ambil masa. Broker pula nak bahagiannya, maka dia pun let go pada harga yang murah. Kalau kita berdepan situasi seperti ini, yang kita ada kemampuan, tuan-tuan, tolonglah jangan ambil kesempatan terhadap mereka, tuan-tuan. Dah orang tu bagi harga market value-nya, katalah 300,000, dia nak jual 150,000 je, memang bawah-bawah sangat. Kita pergi tawar lagi 10,000, tawar lagi 20,000. Memang tak patutlah, tuan-tuan. Orang ni susah, dia terdesak. Mungkin pasangannya sakit, mungkin anaknya sakit, mungkin dia sakit, mungkin dia nak pergi haji, nak cepat, tak cukup duit. Maka hendaklah kita meraihkan suasana itu. Jangan kita menindas dia, tuan-tuan. Tolong. Dengan baik tau. Jangan kita menindas dia. Kalau bayar lebih, bayar lebih. Sebenarnya memang harga market 300,000 tuan, tapi saya jual 150,000. Oh ya ke Allah, sianya. Dah lah saya bayar 200,000. Saya rugi lagi. Bukan rugi, saya tambah lagi 50,000. Kerana kita tahu suasana dia susah. Jangan pula kita pergi minta pula kurang lagi. Ini memang orang hati tak ada perasaan lah, tuan-tuan. Ini memang hati kering orang. Dengan kuliah ni biasanya memanglah orang baik-baik. Bayar lebih lagi, tuan-tuan ni. Tuan sahabat yang mulia, masih hidup di kalangan kita pada hari ini. Ada satu tempat perkuburan sudah pun tak cukup tanahnya. Ada seorang nak jual tanah. Dia nak jual pula tanah tu lembah. Kalau dia beli, memanglah boleh jadi kubur, tapi lembah. Bimbang nanti kalau banjir, air naik. Walaupun dia cakap pada orang kaya ni, tuan, memanglah tanah ni kubur, tak ada orang nak beli, tak ada siapa nak beli dekat sebelah kubur. Banjir pula tu. Kalau air naik, ada air naik. Tapi saya ni memang susah lah, tuan. Ini je tanah warisan yang ada, dan adik-adik saya semuanya bukan orang senang. Market value kalau kat tempat ni 1 ekar 100,000. Tapi saya memang tak diturun banyak sangat. Saya tahu tuan kena top up banyak tanah untuk meninggikan semula. Kalau nak wakaf pada pihak Jabatan Agama Islam pun mereka akan kena tambah. Tolonglah, saya minta lah, tolongnya sebaik. Janganlah bayar kurang daripada 80,000. Memang saya perlukan sangat duit. Adik-adik saya pun perlukan. 80,000 pun kalau bagi kat 8 orang, seorang dapat 10,000 je, tuan-tuan lah, kesiannya. Market value kalau nilai macam tu 100,000. Tapi saya memang tak jual 100,000. Orang kaya ni dengar cerita tersebut, tahu apa dia buat, tuan? Allah, kesian kamu Kamu memang susah, saya tahu. Kamu terpaksa jual tanah warisan. Dan saya pun memang nak wakaf. Harga 100,000 kan, saya tambah 110,000. 10,000 ni ambil hadiah untuk kamu. Yang lain bagi adik-adik. Kamu pun ada bahagian. Kamu yang usahakan. Jadi kalau 100,000 tadi bagi dengan 8 orang, 10,000 ni yang kira sebenarnya untuk kamu. Ya Allah, baiknya orang kaya ni, tuan-tuan. Ini saki-baki para sahabat, cara berfikir tau. Jadi daripada hadis menceritakan bahawa Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau ni beli kuda lebih mahal daripada harga pasaran kerana tidak mahu penganiayaan berlaku kepada orang yang sedang mengalami masalah kewangan seperti ini. Maka kita dalam kehidupan pun kena bertindak seperti itu, kerana itu tanda iman. Kalau orang tak ada iman ni, tak kisah, dia bantai semacamnya, kering hati dia, tak ada perasaan langsung pada orang, hantar hilang. Tak boleh, tuan-tuan. Kita pergi haji, pergi umrah, inilah buahnya, inilah hasilnya. Baik. Jadi kemudian bila kita bercerita iman yang terakhir saya nak sebut, bahawa iman ini bertambah dan berkurang. Kerana banyak ayat menunjukkan perkara ini. Contohnya surah Al-Fath ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang yang beriman, supaya keimanan yang ada di dalam hati mereka bertambah lagi dengan keimanan yang baru ini. Jadi keimanan bertambah. Azri Kamal,
Iman ni bertambah tau. Datang ke majlis ilmu bertambah, bangun tahajud bertambah, sedekah bertambah, buat baik pada ibu bapa bertambah, melayan pasangan dengan baik, ikan iman bertambah, menjaga anak dengan penuh kasih sayang, menjadikan iman bertambah, buat baik pada. Ada 70 cabang, banyak tuan-tuan, banyak. Imam Baihaqi tulis kitab bertajuk Syu'abul Iman, banyaknya peluang untuk dapat keimanan kepada Allah. Imam Nawawi menulis kitabnya Riyadhus Salihin, peluang untuk jadi orang salih juga bicarakan bab keimanan sebenarnya. Lagi-lagi yang benar-benar terakhir pada kali ini, saya jumpa dengan tuan-tuan ni bukan selalu, maafkan saya kerana tak konsisten bagi kuliah. Sebenarnya tuan, orang yang kafir yang masuk Islam, mereka segala kebaikan mereka buat sebelum Islam tu dikira oleh Allah SWT. Segala keburukan dimaafkan oleh Allah, diampunkan. Ada seorang sahabat masuk Islamnya agak lambat, namanya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Beliau datang bertemu Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya masuk Islam lambat. Orang lain semua telah mendahului saya. Saya bukan di kalangan Muhajirin, saya bukan di kalangan Badriin. Maka wahai Rasulullah, mana kedudukan kebaikan yang pernah saya buat sebelum Islam? Jawapan Rasulullah, aslamta ala ma aslafta min khair. Wahai Hakim, segala kebaikan yang kau buat sebelum Islam dikira oleh Allah, tetapi segala keburukan yang kau lakukan semua jadi hapus kira oleh Allah. Ya Allah, nikmatnya, hebatnya. Jadi kalaulah kita ada peluang tuan-tuan, sampai kepada teman-teman kita yang bukan Islam, sama ada di sekolah, di pejabat, dalam dunia korporat, baik orangnya, jujur. Ya, mereka ini kalau masuk Islam ni memanglah sempurna sangat tuan-tuan, kelakuan mereka bertambah baik. Maka sebut mereka, doakan mereka, bagi mereka peluang. Dengar video-video seperti ini tuan-tuan. Apa tak ada salahnya kita forward kepada kawan kita yang bukan Islam, potongkan ke, cutkan ke, berikan kepada mereka. Mana tahu dengan sebab itu menjadi terusan kepada keimanan tadi. Kerana Nabi telah bersabda, kalau seorang itu dapat hidayah dengan apa yang kau usahakan baik pada manusia sekandungnya, dia baik dah. Cuma kadang dia tidak Islam lagi. Jaga ibu bapa, Masya Allah, hebat. Sedekah, Masya Allah, lebih hebat daripada orang Islam. Sedekah ke masjid pun ada. Ramai di kalangan mereka ni. Maka bagilah pada mereka peluang, sampai mereka dengan kebaikan daripada hikmah. Ya, tanpa prejudis. Mudah-mudahan Allah memberkati kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Setakat ini saja dulu untuk kuliah pagi ini. Moga Allah beri pada kita kebaikan, mengekalkan iman dalam diri kita, hidup mati kita sebagai orang beriman, anak-anak, keturunan kita, anak cucu kita, semua yang kita kasihi, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita kebaikan yang banyak. Jangan lupa sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebagai contohnya, ya, doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, aku mohon padamu hidayah, aku mohon padamu ketakwaan, aku mohon padamu kesucian diri, aku mohon padamu kekayaan. Doalah sentiasa dengan doa ni tuan-tuan. Ada tuan-tuan nak doa ni, tolong masuk dekat Telegram sahabat Ustaz Hazan. Kami ada banyak doa dan juga petua yang kami kongsi kat situ. Dia sahabat yang baik-baik, salih-salihah, kita semua nak jadi baik. Walaupun tuan-tuan tak bertemu dengan mereka, tapi alangkah prihatinnya mereka mengharap doa, memberi petua dan sebagainya untuk kita amalkan. Sahabat Ustaz Hazan Telegram, Telegram sahabat Ustaz Hazan. Dan tuan-tuan dan tuan-tuan dapati kuliah ni ada manfaat, tolong sokong kami di Hazan Travel. Kami menghasilkan habatus sauda yang telah diproses dalam bentuk macam ni. Tengok, nampak mudah untuk dimakan, dibawa dalam beg, pergi ke mana-mana, dalam handbag sebagainya. Kerana Nabi kita telah bersabda, makan habatus sauda ni merupakan rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian. Kami telah proses Teh Farid Azzuddin, jenama dia Birkah. Pergi ke Telegram sahabat Ustaz Hazan, boleh tuan-tuan lihat bagaimana nak order habatus sauda Birkah ni. Dan pergi ke website Zahazan Travel, pergi ke Insta Zahazan Travel pun ada, untuk dapatkan stok habatus sauda Birkah. Ramai yang telah gunakan, ramai yang telah repeat, alhamdulillah. Ada yang rambutnya gugur jadi tak gugur, ada yang susah tidur malam, ada yang kurang susu untuk anaknya, makan meningkat susunya, ada yang mudah kena sesama resdung dan sebagainya. Mari dapatkan habatus sauda Birkah dari Zahazan Travel. Nanti saya masukkan link untuk tuan-tuan dapatkan. Kami pun ada promosi-promosi tertentu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dengan sedikit perkongsian pagi ini. Jangan lupa sampaikan video kepada teman yang lain. Kenang daku dan doamu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kak Aliza. Yang mulia Raja Roslin. Dhiya Abdul. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع أصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Taqullah minna minkum. Tuan-tuan, lagi 10 minit lebih kurang masuk waktu duha. Menunaikan salat duha ni merupakan satu sunnah muakkad, dan Allah mudahkan segala urusan kita pada hari ini dengan sebab duha yang kita kerjakan. Makbulkan segala hajat kita dengan doa yang kita panjatkan. Duha masuk lebih kurang lagi 10-15 minit. Duha. Saya sunat duha. Jangan lupa pergi ke booth Telaga Biru di PWTC untuk dapatkan Quran, buku-buku akademik, geografi, sejarah, maths, sains, bahasa Arab, pendidikan Islam, semua kami dah terbitkan. Alhamdulillah. Untuk darjah 1 sampai tingkatan 5. Dan demikian juga tuan-tuan, dapatkan birkah batu sodak daripada Zazan Travel. Nanti saya masukkan link. Terima kasih Hijrah, terima kasih Sansia, terima kasih semua. Barakallahu fikum. Kenang laku dan doamu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Nurilis. Doa telah dimasukkan. Terima kasih Fahmi Misbah. Terima kasih Cikgu Syarudi. Ahlan wa sahlan. Jamaluddin Zainuan, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saniyah Rasulullah, barakallahu fikum. Nura yang mulia Raja Roslin, terima kasih Pena Dakwah, terima kasih Rohana Maila, terima kasih Hijrah, terima kasih Puan Kamisai Cemet Seri Jauh di Selatan, Suhaibah Razali, terima kasih semua. Dang SB, terima kasih. Salam Siti Khadijah, terima kasih. Ustazah Kamisa, barakallahu fikum. Megat Iraq Isyraq, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.